好，下面这个是工资、资历和年龄。同一家公司中的两位职工，一位是45岁，一位是26岁，猜一猜他们工资的高低？大多数中国人都会认为45岁的人的工资高。中国以前是计划经济，企业大多是国有企业，人们是终身雇佣的。随着年龄的增长，工资和级别也会提高。这种分配制度有好处，也有不好的地方。终身雇佣增强了职工对企业的忠诚度和归属感。只要这个职工努力工作，他迟早会被提升和加薪。企业也不必担心为别人花钱和时间培养职员。不过，这种制度也限制了竞争，因为即使某个职员非常有能力，也会因为他太年轻而得不到提升。在一个受传统影响很深的公司，如一家有很长历史的国有企业，改变这种思想不是一件容易的事。你提升一位年轻的职员是会冒很大风险的。这位年轻的职员走上领导岗位后，很难得到大家的认同和支持，他工作的阻力也会很大。在一家新兴的公司里，提拔年轻的职员就比较容易一些，但是你一定要小心，因为很多年轻人受传统思想影响少，在积累了丰富的经验后，可能另谋高就。到那时，你为他付出的时间和金钱可能就白白的浪费了。那么，怎么留住这些有价值的人呢？别忘了，中国人很讲人情。如果你的所作所为，你的管理方式，使你的职员感到一种集体的温暖，你的职员可能会为你而留下。好，我们再看上面的一些词汇。工资 gaji 呀，也可以说是薪水、薪金。tapi lebih modern工资ya. 资历 jadi artinya pengalaman kerja sebenarnya dan umur. Ini yang dibahas ya. 同一家公司中的两位职工，两个人，一个是45，一个是26，猜一猜他们的工资的高低，谁更高，谁更低？大家说一下，为了这个问题可以展开讨论啊。大多数中国人都会认为45岁的人的工资高，为什么？因为他已经做了很久，每年都会起。如果做了20年，一年起100多，20年你就起了多少钱是吗？但是呢，中国以前呢，他说是计划经济，计划经济的istilah ya，计划做rencana的经济啊。企业 perusahaan 大多是国有企业，jadi perusahaan pemerintah。人们是终身雇佣的，雇佣itu dipekerjakan，雇佣，终身的seumur hidup。Jadi seumur hidup dipekerjakan. Jadi nggak pindah-pindah lagi, nggak usah pikir yang lain, cari kerjaan. Itu di satu tempat terus sampai tua. 随着年龄的增长，随着什么什么，jadi dengan meningkatnya atau seiring menambahnya usia， 工资和级别也会提高。Jadi gajinya terus kelasnya， 级别也pasti naik. Karena di situ terus. 这种分配制度有好处，分配制度，分配itu bagi ya. Cara bagi sistemnya itu, sistem bagi ini ada bagusnya. Bagusnya di mana? Tapi ada juga kurang bagusnya, 有不好的地方。终身雇佣 jadi dipakai seumur hidup tuh 增强 menambah rasa 忠诚度 yang kita lihat 忠诚度 tuh ini tuh itu ukuran sebenarnya ya. Wentu sama tuh jadi derajat. Derajat dari apanya? Derajat dari kesetiaannya dan kuisukan. Rasa sense of belonging, jadi rasa kepemilikannya. Rasa ini rumah saya, ini punya saya. Jadi rasa memiliki bisa ada sayangnya ya. Jadi perasaan ini dua ini dari si pegawai terhadap perusahaan itu akan lebih kuat 增强。终身雇佣增强了职工对企业的忠诚度和归属感。只要这个职工努力工作 asalkan dia rajin saja， 他迟早lambat laun ya, 迟早 lambat laun. 迟 kan lambat, terlambat, 早 itu awal. Kalau kita lambat laun ya lama-lama pasti akan naik. Dan jasin naik gaji, naik pangkat. 企业也不必担心. Jadi perusahaannya juga nggak usah 担心 tuh khawatir membina seseorang tapi ternyata orang itu
nantinya kerja untuk orang lain gitu kan. Ya, 为别人花钱和时间培养职员. Kita membina seorang karyawan, tapi akhirnya uang dan waktu yang kita habiskan itu dipakai orang lain karena pegawainya kabur. Kalau ini nggak usah, 因为他永远都在你这边不会跑。这个制度有好处，不过呢，tapi 这种制度也限制了竞争，ada kurang baiknya. Kurang baiknya apa? Kan pokoknya seumur hidup mau rajin kayak mau santai kayak sama aja seumur hidup. Jadi nggak ada persaingan. Ya, kalau tantangan itu 挑战 itu tantangan. Di sini katakan 限制了竞争, jadi membatasi persaingan. 因为即使 sekalipun 某一个职员非常有能力，sekalipun seseorang pegawai itu berpotensi sangat pintar, sangat bisa, 也会因为他太年轻而得不到提升. Ya bagus kayak apa juga karena muda, jadi karena usianya itu dia akan terhambat, nggak bisa naik posisinya. Nah, 在一个受传统 tradisi ya, 受传统影响很深的公司呢，ceritanya yang kalau pengaruh tradisional sangat dalam ya di perusahaan itu, 有一家有很长历史的国有企业，misalnya suatu perusahaan negeri pemerintah ya, perusahaan pemerintah yang memiliki sejarah panjang, 改变这种思想不是一件容易的事. Jadi kalau mau merubah pola pikir seperti itu tuh tidak mudah. Ya, orang-orang udah terbiasa dengan cara yang seperti itu, nggak mau ganti. 你提升一位年轻的职员会冒很大风险. Kita pelajari ini, 冒风险. Jadi mengambil resiko artinya. Mengambil resiko bilangnya pakai 冒风险, jangan pakai 拿风险 ya. 冒tuh karena mau tuh dipakai misalnya kita hujan-hujanan gitu, 冒着风雨 itu 冒. Jadi menghadapi tantangan itu mau ya, 冒风险 ya resiko. Kalau resikonya besar ya 冒很大的风险. Mau menaikkan posisi dari seorang karyawan yang masih muda itu ada resikonya. Resikonya apa? 这位年轻的职员走向领导岗位后，领导 pimpinan ya, memimpin 岗位 的 posisi kerja ya, tempat kerja ya, posisi kerjanya kalau sampai jadi dia yang mimpin, itu yang lebih tua nggak mau dipimpin. Ya, 很难得到大家的认同和支持. Susah menerima 认同 itu mengakui, pengakuan atau dukungan dari orang teman-teman di sekelilingnya itu nggak gampang, terutama yang lebih tua. 他工作的阻力也会很大. 阻力 jadi tantangannya, jadi hambatan. 阻力 itu hambat. Jadi dalam pekerjaan itu kalau dia masih muda, dia banyak hambatan. 那么在一家新兴的公司里，新兴 itu yang baru, kalau yang baru bukan yang dari dulu udah ada ya. Jadi sejarahnya perusahaan tuh nggak panjang. Nah kalau baru itu lain lagi ceritanya. Tipa, nah ini istilah ya. Tipa mengangkat. Ti kan jinjing, kalau pa itu cabut. Jadi tipa itu buat mengangkat artinya. Mengangkat apa? Mengangkat supaya naik posisi. Untuk posisi orang kerja boleh ya. Tipa 年轻的职员就比较容易一些. Kalau yang perusahaan baru gampang, lebih gampang daripada yang udah tua. 但是你一定要小心, tapi ini juga harus hati-hati, 因为很多年轻人受传统思想影响少. Kalau ini kan 影响少, kalau tadi kan 影响很深, ya di sini ada 影响很深 dalam, nggak usah pakai 很多. Kalau ini pakai 少 boleh. Jadi pengaruh dari pikiran tradisionalnya itu agak sedikit. 在积累了丰富的经验以后, jadi orang yang diangkat ini kalau masih muda, ketika dia sudah mengumpulkan pengalaman banyak dan udah pinter ya, biasanya dia akan kabur, pindah ke tempat lain. Nah, itu namanya 另谋高就 ya istilahnya. 另 itu 另外, 谋 itu mencari, mengatur, 高 yang lebih tinggi, 就 itu artinya kesuksesan. Akan mencari kesuksesan yang lebih besar, lebih tinggi. Sehingga dia pindah ke tempat lain. Jadi capek-capek dikasih dilatih, dibina, tahu-tahu nanti pindah ke tempat lain. Jadi 另谋高就 ya, 大家可以记住这个词。到那时你为他付出的时间和金钱可能就白白的浪费了. Jadi sampai saat itu nanti kita akan berasa, waduh, uang dan waktu yang kita habiskan untuk orang ini jadi sia-sia. 白白的浪费, 白白的浪费, sia-sia. 那么怎么留住这些有价值的人呢? Kalau gitu gimana dong 有价值 orang-orang yang bernilai ini, bagaimana cara kita tahan, 留住 supaya jangan pergi tuh. 别忘了中国人很讲人情. Jangan takut juga, katanya kalau中国人itu ada 讲人情, jadi tenggang rasa antar manusia tuh individu itu sangat diperhatikan, sangat mendalam ya, membudaya. 如果你的所作所为, nah ini 所作所为 4 ya, ingatkan lagi, 所作所为 ini ada tingkah laku,
perilaku dan tingkah laku。你的管理方式使你的职员感到一种集体的温暖。温暖 kalau si bosnya itu tingkah lakunya, perilakunya bisa membuat si karyawannya merasakan kehangatan secara jiti. Jiti itu berkelompok, hidup berkelompok, silaturahmi kalau kita di sini mungkin ya, hangat dan enak, nyaman. 职员可能会为你留下，为你而留下。mungkin bisa demi Anda, demi bos kita, jadi tidak ditinggalkan meskipun ada yang lain juga. Itu katanya seperti itu. 好，那这一课我们再重新念一次，再比较快一点念一次，大家一起来。工资、资历和年龄，同一家公司中的两位职工，一位是45岁，一位是26岁。猜一猜他们工资的高低？大多数中国人都会认为45岁的人的工资高。中国以前是计划经济，企业大多是国有企业，人们是终身雇佣的。随着年龄的增长，工资和级别也会提高。这种分配制度有好处，也有不好的地方。终身雇佣增强了职工对企业的忠诚度和归属感。只要这个职工努力工作，他迟早会被提升和加薪。企业也不必担心为别人花钱和时间培养职员。不过，这种制度也限制了竞争，因为即使某个职员非常有能力，也会因为他太年轻而得不到提升。在一个受传统影响很深的公司，如一家有很长历史的国有企业，改变这种思想不是一件容易的事。你提升一位年轻的职员是会冒很大风险的。这位年轻的职员走上领导岗位后，很难得到大家的认同和支持，他的工作阻力也会很大。在一家新进的公司里，提拔年轻的职员就比较容易一些，但是你一定要小心，因为很多年轻人受传统思想影响少，在积累了丰富的经验后，可能另谋高就。到那时，你为他付出的时间和金钱，可能就白白的浪费了。那么，怎么留住这些有价值的人呢？别忘了，中国人很讲人情。如果你的所作所为，你的管理方式使你的员工、使你的职员感到一种集体的温暖，你的职员可能会为你而留下。